الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat-Nya serta taufik dan hidayah daripadanya. Pada pagi ini kita dapat teruskan daurah kitab Zadul Muta'allim. Kita sambung di muka surat kitab ni. Muka surat 89 kitab ni. Perkara-perkara yang membatalkan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Kata musannif rahimahullah, perkara-perkara yang membatalkan wudu itu 6 perkara. Ada 6 perkara yang membatalkan wudu. Yang pertama, keluar sesuatu daripada salah satu daripada dua jalan, qubul dan dubur. Dia macam sama juga macam hak tayamum. Kita baca dah kemarin. Tayamum. Keluar sesuatu daripada salah satu daripada dua jalan, qubul dan dubur. Bagi seseorang hidup yang berwudu, sama ada mana orang yang hidup yang ada wudu tu keluar sesuatu daripada salah satu dua jalan, batal wudu dia. Sama ada barang yang keluar itu benda yang biasa seperti kencing dan tahi, ataupun benda yang menyalahi biasa seperti darah dan ketul batu. Tak kira lah maksudnya benda biasa ke benda luar biasa ke, asal keluar daripada jalan tu batal wudu. Yang kedua, tidur yang tidak tetap duduknya. Mana tidur duduk dalam keadaan tak tetap. Mana kalau tetap dia duduk tapi tetap tak batal wudu. Seperti tidur berdiri. Hak ni tidur berdiri memang batal lah. Tidur sambil berdiri. Atau bertelentang. Jika tetap sekalipun, manakala tidur bertelentang, tidur berdiri, tetap pun batal. Batal wudu juga. Yang ketiga, hilang akal kerana mabuk, sakit kepala, sakit, gila, pitam atau sebagainya. Hilang akal maknanya kerana mabuk, sakit, tak kira lah, sakit hilang akal, batal wudu dia. Keempat, bersentuh kulit laki-laki akan perempuan ajnabi, yakni perempuan yang bukan mahram, dengan tidak berlapik walau mayat sekalipun. Sentuh kulit perempuan, jenazah perempuan maksudnya, batal juga wudu yang bukan mahram. Adapun maksud laki-laki dan perempuan itu ialah yang telah sampai umur keinginan. Kata laki dan perempuan tu maksudnya kalau kanak-kanak tak sampai umur keinginan tak batal lah wudu. Kita sentuh budak-budak kecil, hak boleh dukung lagi tu, tak batal lah wudu. Sampai umur keinginan ni ada daya tarikan pada ghalib dan kebiasaan. Kalau maknanya kalau hak menyalahi adat tu, tengok budak-budak boleh teringat tu, tak kira lah tu. Dan perempuan yang mahram itu ialah perempuan yang haram berkahwin dengannya. Yang mana maksud perempuan mahram? Perempuan yang kita tak boleh kahwin dengan dia, adik-beradik,
kerana nasab, kerana sebab nasab. Maknanya mak menakan tok wan ke atas lah. Sebab nasab atau keturunan, atau dengan sebab susu, atau dengan sebab perkahwinan seperti menantu, mentua dan sebagainya. Itu haram. Ni apa? Haram nikah. Tak batal wudu. Musaharah, menantu dia musaharah ni dia kekal sebenarnya. Kadang-kadang orang tak tahu. Dia ingat bila kita cerai bini dia, wudu dengan mentua batal. Tak batal. Dia sampai hari kiamat. Musaharah. Kadang-kadang orang cerai dengan bini, dia ingat dengan mentua putus. Tak putus. Kita boleh salam macam biasa, macam kita masih menantu dia. Kita haram nikah sampai bila-bila. Maknanya tak putus hubungan tu. Kadang-kadang orang ingat putus. Dia tak pi dah ziarah mak mentua dia, bekas dia panggil bekas. Sebenarnya mak mentua ni tak ada bekas. Kekal. Walaupun dia cerai, bini dia masih hidup, bukan masa mati. Musaharah dia panggil. Kelima, menyentuh kemaluan anak Adam, zakar atau faraj. Tak kira lah. Dengan perut tapak tangan atau perut anak jari. Sama ada kemaluannya sendiri atau tu lebih tu. Kemaluannya sendiri atau kemaluan orang lain. Lebih satu atau hak mula-mula. Kemaluannya sendiri atau kemaluan orang lain. Tak kira lah. Batal wuduk kalau tanpa lapik lah. Laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, hidup atau mati, tak kira, batal wuduk. Maka maksud, mana dikehendaki dengan kata perut tapak tangan itu ialah pihak dalam tapak tangan ni, belah depan lah. Dalam ni maksudnya ni belah depan, bukan dalam tapak tangan tu tak. Ni belah depan tapak tangan. Dan pihak dalam anak jari, belah depan. Dalam tu kok dia isi hak dalam tu tak, bukan ya. Belah depan tapak tangan ni lah. Maka tidak batal menyentuh. Dia panggil tafriq pada ni. Tafriq pada perut tapak tangan tu. Maka tidak batal menyentuh kemaluan tangan belakang tapak tangan. Menyentuh kemaluan tangan belakang tapak tangan. Lebih satu tangan tu. Dengan tu. Kemaluan dengan. Tangan nak mula tu dengan. Tidak batal menyentuh kemaluan dengan belakang tapak tangan. Tangan satu tu buah boleh jadi dengan. Dengan belakang tapak tangan. Tapak tangan ni hak belah ni. Belah belakang. Dan di tepi-tepi tangan. Tak batal. Keenam, murtad wal'iyazabillah. Tapi kait murtad ni bagi orang yang dhaif taharahnya, maknanya tak semua lah. Kalau orang yang tak dhaif taharah dia, tak batal wudu, masa murtad. Maknanya dia murtad asal. Kalau orang yang biasa ni, tak dhaif taharah macam kita ni, kalau dia murtad, maksudnya wuduk dia tak batal, dia tak buat perkara yang batal wuduk, lepas tu dia masuk Islam balik, dia tak kena ambil wuduk lain. Itu maksudnya bagi orang yang dhaif taharahnya, kait bagi murtad. Orang hak batal wuduk, orang murtad hak batal wuduk ni, orang hak dhaif taharah dia. Apa dia dhaif taharah ini? Lemah bersucinya. Macam mana? Seperti orang yang darurah kerana penyakit salisil baul. Salisil baul, selalu keluar kencing. Orang panggil kencing tak puas, tak keluar sudah kencing dia. Dia ni murtad. Dia ambil ayat semayang, lepas tu dia cakap perkara yang membatalkan iman. Murtad wal'iyazubillah. Lepas tu dia nak semayang, dia mengucap balik, dia sedap, dia mengucap balik. Hak tu dia kena ambil ayat semayang lain, nak semayang.
Kalau orang tak dhaif taharah dia tak batal wudu. Maknanya dia mengucap dia boleh sembahyang terus ya. Maksudnya bagi itu makna kait bagi murtad. Habis perkara yang membatalkan wudu. Mandi. Ini bab pada menyatakan mandi. Mandi pada luar ialah mengalirkan air pada seluruh badan. Jurih bagi basah badan tu pada luar dikira mandi ya. Mandi pada syarak ialah mengalirkan air pada seluruh badan dengan niat yang tertentu. Pada syarak ni dia ada mandi wajib, mandi sunat. Dia ada niat dia dan ada syarat dia. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi itu 6 perkara. Ada mandi wajib. Mandi wajib ni dia ada perkara yang menyebabkan kita wajib mandi. 6 perkara yang mewajibkan mandi. Siapa ada salah satu daripada 6 perkara ni, dia wajiblah mandi. Yang pertama bertemu 2 khitan. Benda apa bertemu 2 khitan? Iaitu dengan masuk hasyafah zakar atau qadar zakar ke dalam faraj. Kita panggil jima'. Janabah panggil. Jika dimasukkan zakar ke dalam mayat, ke dalam faraj mayat perempuan yang sudah mandi, maka tidak wajib dimandikan semula mayat itu. Tapi orang hak hidup ni kena mandi ya. Kena mandi. Mayat tu maknanya tak dia mandi dah, tak kena mandi lagi. Kedua, keluar mani jika sedikit sekalipun, dan jika seperti warna darah di dalam tidur atau ketika jaga, dengan jima' atau tidak, dengan jalan biasa ataupun tidak. Kesimpulan dia maksudnya asal keluar mani tak kira warna apa, tak kira macam mana keadaan sekalipun, sebab apa sekalipun, wajib mandi. Ketiga, mati. Mati wajib mandi. Orang hidup lah mandi dia, bukan dia mandi sendiri. Mandi sendiri kacau. Melainkan mati syahid, iaitu mati di dalam peperangan di antara kerajaan Islam dan kafir kerana agama. Perang tu sebab agama. Daripada hina agama kita, kita pun perang. Perang mati syahid, tak kena mandi, tak wajib. Bahkan tak boleh mandi. Keempat, haid. Kedatangan haid. Apa dia haid? Iaitu darah yang keluar daripada perempuan yang umurnya 9 tahun ke atas dan ke atas ketika sihat. Keluar tu ketika sihat, bukan sebab sakit apa dak. Kalau sakit tu dia tak dikira haid, dia ada ni lah, ada tanda-tanda dia. Kelima, nifas. Keluar nifas. Apa dia nifas? Iaitu darah yang keluar dari perempuan mengiringi beranak. Lepas pada beranak ada darah. Dia ada masa dia. Ada orang ikut masa lah. Dia habis bila? Dia ghalib dia 40 hari. Sebanyak-banyak dia 2 bulan kan. Sebanyak-banyak dia 2 bulan. Nifas ni sekurang-kurang satu lahzah. Maknanya ada orang yang sikit, kadang-kadang biasa dia seminggu je, jangan duk tunggu 40 hari je. Kadang-kadang tunggu sampai 40 hari. 40 hari tu ghalib kebanyakan orang. Kalau seminggu lepas tu tak ada darah dah, dia kena mandi, lepas tu semayang, jangan tunggu sampai 40 hari. Keenam, beranak ini yang mengiringi dengan basah darah wiladah, dia bagi wiladah. Mana hak ni selalunya orang tak mandi. Kena bak kat dia. Dia kena mandi wiladah. Kadang-kadang dia campur sekali dengan nifas, tunggu habis 40 hari dulu baru mandi. Hak tu nifas. Wiladah wajib mandi juga.
Wiladah ni maksudnya lepas beranak kena mandi ya. Ada agak orang tanya, dah masuk hospital kan, masuk ward, nak mandi mana boleh. Kita kata spare debu tayamum. Nak mandi bayar ke berapa hari duduk dalam wad, ataupun lepas pada tu ke mana pun sebab dia tapi ada ulama kata, khilaf ulama juga, ada ulama kita boleh lepas pada nifas mandi. Tapi hak sahih tu lah kena mandi wiladah. Bertemu dua khitan dan keluar mani itu dikatakan junub. Habis itu ni dah atas ni. Junub. Fardu mandi. Fardu mandi, rukun mandi lah fardu. Dia fardu lain pada haji ni dikira rukun. Kadang-kadang dalam bab haji ya, rukun dengan fardu lain. Tak sama. Fardu mandi itu 3 perkara. Pertama, niat. Maka hendaklah berniat orang yang berjunub itu mengangkatkan hadas besar, dan berniatlah orang yang haid dan nifas mengangkatkan hadas haid atau hadas nifas. Dan hendaklah niat menyertai permulaan kena air pada badan. Masa mula-mula juruh itulah, lepas basuh semua benda-benda yang kita panggil menyekatkan air ke, benda-benda najis ya. Kalau ada di badan, lepas tu masa nak mandi, mula tu niat. Maka jika terkemudian niat daripada mengenai ia akan badan, wajiblah diulangi niatnya. Lepas kena, maknanya kita juruh dah badan, sampai dekat tengah badan baru niat, kena ulang niat lain, juruh lain lah maksudnya, juruh dari atas, kena niat mula lah. Yang kedua rukun mandi, menghilangkan najis jika ada pada badannya. Patutnya ni tak mula lah. Mula-mula ia hilang najis dulu, lepas tu baru niat. Tak apalah, tak ada masalah. Maknanya rukun ni dia tak ada tertib. Dia kena ada hak tertib lah. Rukun mandi ni tak ada, sebab dia kena sekaligus. Maknanya kena ada 3 tu dalam masa mandi tu. Niat menghilangkan najis, menyampaikan air. Menghilangkan najis jika ada pada badan, maka hendaklah membersih akan badannya daripada najis dahulu, daripada mandi. Sebelum mandi lah maksudnya. Ketiga, menyampaikan air kepada sekalian kulit badan dan sekalian bulu dan rambut dan sekalian bahagian badan atau kemaluan yang kelihatan atau zahir ketika qada hajat. Maknanya masa qada hajat, anggota yang zahir itu kena bagi sampai air. Maknanya masa mandi itu kena duduk macam qada hajat lah. Kalau kita mandi berdiri, tempat qada hajat zahir ketika qada hajat tu dia tak sampai air. Jadi masa mandi kena duduk. Kalau mandi berdiri boleh menyebabkan tak sah mandi. Sebab tak sampai air ke tempat yang zahir ketika qada hajat. Misal niat mandi, contoh niat mandi junub, nawaitul ghusla 'anil jinabati lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku mandi junub kerana Allah Ta'ala, ataupun nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala, boleh. Tak ada masalah. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Sebut hak Arab atau sebut hak Melayu pun boleh, sunat, dapat hasil juga. Tapi niat dalam hati lah. Misal mandi daripada haid, nawaitul ghusla 'anil haidhi lillahi ta'ala. Sahaja aku mandi daripada haid, makna kerana haid, kerana Allah Ta'ala. Misal mandi daripada nifas, nawaitul ghusla 'anil nifasi lillahi ta'ala. Sahaja aku mandi daripada nifas kerana Allah Ta'ala. Itu rukun mandi. Sunat mandi.
Sunat makna sunat perkara yang kita sunat buat masa mandi, mandi sunat atau mandi wajib lah. Sunat-sunat mandi itu 5 perkara. Pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kena tengok tempat lah ni nak baca Bismillah ni. Kalau mandi dalam tandas, tak boleh lah baca Bismillah. Kedua, wuduk dahulu daripadanya. Ambil wuduk dulu, sunat. Maka jika ia berhadas kecil, hendaklah berniat mengangkat hadas kecil. Dan jika tidak berhadas kecil, maka berniat ia akan sunat mandi. Maknanya kalau tak ada wuduk lagi, kalau dia ada wuduk dah, niat dia ambil sunat ke ambil wuduk, dia ada wuduk dah. Lepas tu berjunub, batal lah wuduk lah. Tapi maknanya dia buat ni berhadas kecil, hadas kecil maksudnya tak ada wuduk lah. Jika tidak, tak berhadas kecil, ada wuduk dah, dia niat akan sunat mandi. Ketiga, menggosok seluruh badannya. Sunat gosok. Maknanya kalau tak gosok pun air sampai, sunatlah gosok. Kalau tak gosok, air tak sampai, itu wajib. Menggosok seluruh badannya, hak ni kait. Jika tidak gosok pun air sampai. Kalau tak gosok, air tak sampai, hak tu wajib kena gosok. Ni sunat ni, maknanya kalau tak gosok, air sampai juga ke seluruh badan. Kena kait dah tu. Keempat, berturut-turut, iaitu hendaklah jangan berlaku perceraian yang lama di antara membasuh satu anggota dengan anggota yang lain. Maknanya jangan juruh belah sini, lepas tu kering belah sini baru main juruh belah ni. Itu tak boleh. Itu maknanya kena mula lain. Kelima, mendahulukan pihak anggota yang kanan daripada yang kiri. Sunat. Jurih belah kanan dulu. Habis sunat mandi. 5. Sinilah sebut 5. Mungkin dalam kitab-kitab lain disebut lebih. Dia ada kaedah disebut al-adat la mafhum lah. Kena ingat tu. Isim adat ni mana bilangan ni, dia tidak mafhum yang terhad bagi dia. Di sini disebut 5. Mungkin dalam kitab lain dia ada lebih. Ada 7, ada 8. Macam rukun semayang, setengah kitab sebut 18, setengah sebut ada 13, setengah kitab dia sebut 14. Dia ada kaedah al-adat la mafhum lahu. Isim adat makna bilangan ni dia tidak ada terhad bagi dia. Tidak ada mafhum yang tepat maksudnya. Perkara yang haram sebab junub. Haram dengan sebab junub itu 5 perkara. Pertama, sembahyang fardu atau sunat. Tak boleh sembahyang haram, macam hadas kecil ke hak ni. Yang kedua, membaca Al-Quran satu ayat ataupun satu huruf dengan perlahan atau nyaring. Tak kira lah. Mana? Kalau hadas besar ni tak boleh baca Quran. Tidak haram membaca ayat Al-Quran dengan qasad zikir semata-mata. Tapi zikir tak boleh macam orang hafal Quran. Zikir mana dia mengulang Quran, boleh dengan niat zikir. Ketiga, menyentuh Al-Quran atau menanggungnya, menanggung Al-Quran, tak boleh, haram. Keempat, tawaf fardu atau sunat. Kelima, berhenti di dalam masjid ataupun lalu di dalam masjid itu dengan tidak berhenti, maka tidak haram. Adapun lalu di dalam masjid itu dengan tidak berhenti, maka tidak haram, tetapi haram berulang-alik di dalamnya. Habis itu perkara yang haram sebab junub. Mandi sunat. Mandi yang disunatkan. Kata musannif, mandi yang disunatkan ialah 17 mandi. 17. Di sinilah dalam kitab ni. Ingatlah tadi, ismul adat la mafhum lahu. Sini sebut 17. Pertama, mandi hari Jumaat bagi orang yang hendak pergi sembahyang Jumaat. Orang nak pergi sembahyang Jumaat, sunat mandi. Niatlah, bukan susah pun. Mandi memang dah mandi dah. Jadi siapa tak niat memang rugi, pahala besar. Orang nak pergi sembahyang Jumaat kan. Waktu mandi Jumaat itu daripada naik fajar shadiq. Kita sebelum pergi sembahyang Jumaat,
Kita mandi berapa kali? Kadang-kadang tak niat. Okey. Pagi mandi dah. Boleh niat lah pagi tu. Tak lagi nak pergi main jemaah, mandi pula. Kedua, mandi hari raya fitrah dan hari raya adha. Waktu mandinya mulai daripada tengah malam bagi hari raya itu. Tengah malam tu sunat dah mandi. Maknanya kalau nak mandilah, mandi pagi pun boleh sebelum habis dia maya raya. Habis waktu dia. Ketiga, mandi minta hujan. Ini mandi kerana hendak semayang minta hujan. Tu mandi minta hujan tu. Bukan mandi nak minta hujan tak. Mandi kerana nak semayang istisqa. Keempat, mandi kerana gerhana bulan. Mana kerana nak semayang gerhana bulan. Ada gerhana bulan kita mandi sunat. Kelima, mandi kerana gerhana matahari. Keenam, mandi kerana memandikan mayat. Mandi maknanya kita mandi mayat. Lepas tu kita sunat mandi. Mandi saja aku mandi kerana memandikan jenazah. Sunat kerana Allah Ta'ala. Ketujuh, mandi kerana masuk agama Islam. Mu'allaf ni. Masuk Islam, sunat mandi. Kedelapan, orang gila kerana hilang gilanya. Orang gila lepas daripada sembuh gila dia tu, sunat mandi. Kesembilan, orang yang pitam kerana hilang pitamnya. Orang pitam bila dia lega tu sunat mandi. Banyak sunat mandi tu. Kesepuluh, mandi ketika hendak ihram. Ni orang nak ihram dengan haji ataupun umrah, tak kira lah. Pakai ihram tu, sebelum pakai ihram sunat mandi. Ke-11, mandi kerana masuk Makkah. Nak masuk negeri Makkah, berhenti dulu. Sebelum Makkah tu mandi. Kita tak mandi kan, masuk Makkah. Orang pergi umrah, orang pergi haji. Mandi kerana masuk Makkah, sunat. Ke-11, mandi kerana Ke-12, mandi kerana wukuf di Arafah. Wukuf. Nak wukuf di Arafah, sebelum pergi wukuf tu mandi. Ataupun masa wukuf di padang Arafah tu ada wilayah yang banyak mandi. Ke-13, mandi kerana bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah pun sunat mandi juga. Ke-14, mandi kerana melontar jumrah yang 3 di Mina. Lepas melontar semua tu mandi. Ke-15, mandi kerana tawaf, iaitu tawaf qudum dan juga tawaf ifadah, tawaf wida'. Mandi kerana tawaf, sunat mandi. Ke-16, mandi kerana sa'i. Nak sa'i, kena sunat mandi belakang. Nak sa'i pun sunat mandi, nak tawaf sunat mandi. Banyak sunat mandi. Anak kalau buat semua kena mandi juga. Nak sa'i kena mandi. Lepas tawaf tu pergi mandi dulu, lepas tu sa'i. Ke-17, mandi kerana masuk ke Madinah. Sunat mandi juga. Masuk Madinah sunat mandi. Ada lagi ni, sebut sini 17. Orang gila dan orang yang pitam yang diketahui keluar mani ketika gila atau pitam, wajiblah mandi. Ni orang pitam, masa pitam tu keluar mani. Lepas lega tu wajib mandi. Orang gila pun macam tu juga. Mandi kerana hendak ihram itu sama hukumnya bagi orang yang baligh. Mandi kerana hendak ihram sama hukumnya bagi orang yang baligh, orang yang belum baligh, orang gila, orang haid. Tak kira mana, sunat juga. Siapa nak ihram. Sebab orang gila boleh ke ihram? Boleh kan, sah. Sunat kat mandi.
Orang haid boleh ihram. Mana sunat mandi juga. Mandi kerana masuk Mekah itu sama hukumnya bagi orang yang ihram kerana haji atau ihram kerana umrah, tak kira. Nak ihram umrah ke, ihram haji ke, masa nak masuk Mekah sunat mandi. Mandi kerana melontar jumrah yang 3 itu disunatkan pada tiap-tiap hari melontar, melainkan Jumratul Aqabah hari ke-10. Hari 10 tu tak sunat mandi, sebab dia lontar satu jumrah saja. Maka tidak sunat mandi untuk melontar. Mana sebelum melontar lah mandi tu. Haid, nifas, istihadah. Haid itu benda apa? Nifas apa dia? Istihadah tu apa benda? Ni musannaf cerita. Haid ialah darah yang keluar daripada faraj perempuan ketika berumur 9 tahun ataupun lebih, di dalam keadaan sihat secara tabiat pada masa-masa yang tertentu, tidak kerana sakit, bukan sebab sakit nah. Dah haid. Haid ni dia ada masalah kan? Kurang-kurangnya sehari semalam, ghalib 6 ataupun 7 hari, sebanyak-banyaknya 15 hari, 15 malam. Sekurang-kurang umur perempuan yang datang haid itu ialah 9 tahun, genap masuk 10 mengikut bulan Islam. Itu sekurang-kurang, maknanya kalau sebelum tu kena haid lah. Tapi lah ni 9 tahun pun ada. Budak-budak. Sekurang-kurang masa keluar haid itu sehari semalam, yang ghalibnya 6 atau 7 hari dengan malamnya, sebanyak-banyaknya 15 hari dengan malamnya. 15 hari 15 malam. Sekurang-kurang masa suci di antara dua haid itu ialah 15 hari. 15 hari 15 malam masa suci. Dah sebanyak-banyak haid 15 hari. Maknanya sekurang-kurang suci 15 hari lah. Tidak ada had bagi sebanyak masa yang suci. Sebanyak masa suci tak ada had. Nifas ialah darah yang keluar mengiringi beranak. Adapun darah yang keluar sebelum beranak maka tidak dinamakan nifas. Mana lepas pada beranak. Lepas pada beranak, bukan hak sekali dengan anak tu. Hak sekali dengan anak tu dipanggil wiladah. Lepas pada beranak. Sekurang-kurang nifas itu 1 lahzah. Mana sikit, sekelip mata. Ada juga. Jaranglah orang hak 1 lahzah ni. Maknanya dia tak kena nampak, tak kena langsung. Kena semayang tauhid. Lepas beranak tu dah tak ada darah. Mandi-mandi, semayang, wajib semayang. Sebanyak-banyak nifas 60 hari 2 bulan, ghalibnya 40 hari. Istihadah ialah darah yang keluar pada bukan masa haid dan nifas. Mana lepas pada haid seminggu tengok darah keluar pula. Bukan ni lepas pada haid kita panggil dia ghalibnya dia haid, dia lepas ni lah. Kalau sebulan tu kita panggil masa sebanyak-banyak haid 2 minggu 15 hari. Lepas pada 15 hari tu ada darah pula. Itu bukan darah haid, dia panggil darah istihadah. Maknanya dia tetap kena semayang juga. Sekurang-kurang masa mengandung itu 6 bulan 2 lahzah. 6 bulan 2 lahzah. Kira juga 2 lahzah tu. 6 bulan 2 lahzah sekurang-kurang masa mengandung. Dan sebanyak-banyaknya 4 tahun. Ghalibnya 9 bulan. 9 bulan lah ghalib. 4 tahun tu nadir. Perkara-perkara yang haram sebab haid dan nifas. Haram dengan sebab haid dan nifas itu 8 perkara. Pertama, sembahyang sama dengan hadis besar. Sembahyang fardu atau sunat, dan sujud tilawah dan sujud syukur. Ni sama aja, hadis kecil pun tak boleh cakap. Kedua, puasa fardu atau sunat. Tak boleh, haram. Ketiga, membaca Al-Quran. Keempat, menyentuh Al-Quran atau menenggungnya. Kelima, masuk ke dalam masjid jika ditakuti terkena kotor kepada masjid.
boleh. Keenam, tawaf, fardu atau sunat. Ketujuh, wati atau jima, tak boleh. Kelapan, bersuka-suka dengan barang yang antara pusat dan lutut suami dan isterinya. Wajib di atas, kata musannaf, wajib di atas orang yang haid dan nifas itu qadakan puasanya yang luput ketika haid dan nifas, dan tidak wajib qada sembahyangnya. Sembahyang dia tak kena qada. Puasa kena qada. Aurat lelaki dan perempuan. Kata musannaf, aurat ni benda apa? Aurat artinya barang yang kekurangan atau sesuatu yang dikeji atau kemaluan. Itu aurat. Benda yang kekurangan. Itu pada lughah lah. Kekurangan aurat. Aurat ni maksud dia kekurangan. Tu pada lughah syarak. Aurat pada syarak ialah barang yang wajib ditutup di dalam sembahyang dan barang yang haram melihatnya. Barang yang haram melihatnya. Haram lihat. Aurat lelaki ialah di antara pusat dan lutut. Hak ni bagi lelaki ya. Orang lelaki sama lelaki ni pusat dan lutut. Aurat perempuan yang merdeka sekalian badannya melainkan muka dan tapak tangan. Maksudnya tapak tangan itu ialah belakang dan perut tapak tangan, mana depan belakang ni lah. Aurat perempuan yang hamba di antara pusat dan lutut, sama macam aurat lelaki. Syarat barang yang menutup aurat itu hendaklah menegah daripada kelihatan warna kulit. Maknanya jangan nipis sampai nampak warna dalam warna kulit. Wajib menutup aurat hingga tidak kelihatan daripada pihak atas dan pihak keliling. Kalau kat bawah tak apa. Sunat memakai pakaian yang lengkap ketika sembahyang, iaitu baju dan kupiah atau serban. Sunat. Lah ni ada orang duk heboh kata pakai serban, hadis dhaif, hadis maudhu'. Jahat semua. Pelik. Kita pun tak tahu apa tujuan dia apa. Banyak benda hak haram depa nak kena larang. Duk larang orang pakai serban. Rukun-rukun sembahyang. Rukun, apa dia maksud dia? Ni makna rukun. Barang yang bergantung padanya sah sesuatu dan ia sebahagian daripada sesuatu itu. Ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa huwa minhu, Arab dia. Barang yang terhenti atasnya oleh sah sesuatu dan ia sebahagian daripada sesuatu itu. Rukun sembahyang itu 13 perkara. Di sini lah 13. Yang kita lain ada 14, ada 15, ada 17, 18 pun ada. Al-adat la mafhum lah. Pertama, niat, iaitu rukun qalbi, tetapi termasuk di dalam rukun fi'li. Masuk dalam rukun fi'li. Duduk dalam rukun fi'li lah. Rukun fi'li apa dia? Biar betul. Duduk. Banyak ada lain. Adapun niat itu terbahagi kepada 3 juzuk. Dia ada 3 bahagian. Niat tu dikira rukun niat lah. Mana 3 bahagian ni kena sekali ada dalam niat. Yang pertama qasdun begini. Apa dia? Menyahajakan sembahyang. Ta'arrudun, menyahajakan fardu. Ta'yinun, menyahajakan waktu. Ta'arrudun ni menyahajakan fardu. Maknanya tentukan fardu lah. Tentukan fardu. Ta'yin ni tentukan waktu. Fardu, aku sembahyang fardu zuhur.
Aku semayang fardu zuhur. Zuhur itu ta'yin, fardu itu ta'arud. Aku semayang tu, dia panggil qasa. Misal lafaz niat dan artinya usalli fardhu zuhri ada lillahi ta'ala. Sahaja aku semayang fardhu zuhur tunai kerana Allah Ta'ala. Usalli sahaja aku semayang, itu dikatakan qasad. Fardhu dipanggil ta'arud, az-zuhri dipanggil ta'yin. Tu. Kena ada tiga-tiga tu dalam niat. Dia kena muqaranah dia panggil. Sini ada sebut tak tahu muqaranah dia ada. Dia ada 3 jenis muqaranah. Tapi hak diiktibar, hak dikira tu 2 je. Muqaranah urfiyah, muqaranah kamaliyah, muqaranah tawzi'iyah. Hak dikira tu urfiyah dengan kamaliyah. Hak tawzi'iyah tu tak dikira. Ada lah depan ni. Ada depan. Usalli. Tu dah lah. Usalli, ini 2 misal dia umai. Misal yang kedua, usalli aku sembahyang dipanggil qasad. Fardhu asri. Fardhu tu dipanggil ta'arud, al-asri dipanggil ta'yin. Sunat menyebut adaan dan qadaan lillahi ta'ala, itu sunat, tak sebut tak apa. Mana tak masuk dalam niat pun tak apa. Masuk dalam niat lepas pada niat dah pun tak apa. Lepas pada Allahu Akbar. Disyaratkan pada niat sembahyang fardu itu 3 perkara. Mana dalam niat fardu sembahyang kena ada 3 ni. Apa dia? Qasdun, ta'arudun, ta'yinun. Qasad, ta'arud, ta'yin kena ada. Kalau tak ada salah satu tak sah niat. Tak sah niat, tak sahlah sembahyang. Sebab niat rukun sembahyang. Disyaratkan pada niat sembahyang sunat yang ada waktu dan ada sebab, itu 2 perkara. Banyaklah sembahyang sunat yang ada sebab, yang ada waktu. Sembahyang sunat duha, sembahyang sunat tasbih, sembahyang sunat wudu. Hak tu sunat wudu ni dipanggil sunat yang ada sebab. Sunat tahiyatul masjid. Hak ni kena ada 2 perkara dalam niat. Yang pertama qasdun, yang kedua ta'yinun. Apa dia qasdun? Qasdun aku nak sembahyang. Ta'yin sunat apa? Duha. Sunat tahiyatul masjid. Tu lillahi ta'ala tu sunat. Disyaratkan pada niat sembahyang mutlak. Sembahyang sunat mutlak, sunat semata-mata yang tidak ada sebab dan waktu, tidak ada waktu dan sebab. Itu 1 perkara saja. Yang pertama qasdun, 1 je. Sembahyang sunat mutlak, aku sembahyang sunat lillahi ta'ala. Mana ada sunat je. Aku sembahyang je. Aku sembahyang lillahi ta'ala. Usalli lillahi ta'ala. Sunat tu je. Dalam mana mudah sangat lah niat sembahyang sunat mutlak. Usalli lillahi ta'ala. Sembahyang kerana Allah Ta'ala. Kena ada aku nak sembahyang lah, disyaratkan. Kat lain tu sunat lah. Kedua, berdiri betul, rukun yang kedua. Lagu mana berdiri betul? Kata musannaf, wajib berdiri pada sembahyang fardu bagi orang yang upaya berdiri. Orang yang mampu berdiri, dia kena berdiri. Tak boleh berdiri, boleh duduk. Mazhab kita Syafi'i ni mana kena mampu berdiri tu kena berdiri. Orang nak duduk tu, dia kena berdiri dulu. Tak boleh berdiri dah baru turun duduk. Tengah sembahyang boleh turun duduk. Mana kena berdiri dulu. Dia tak boleh duduk dari awal. Maka jika tidak upaya berdiri, hendaklah ia sembahyang duduk. Dan jika tidak upaya, maka hendaklah ia sembahyang di atas lambungnya yang kanan dengan menghadap kiblat. Kalau tak boleh duduk, mengiring. Sembahyang atas lambung ni maksudnya mengiring menghadap kiblat lah muka. Maka jika tidak upaya, maka dengan berbaring, melentang, dengan menghalalkan perut tapak kaki ke pihak kiblat. Mana kaki lunjuk ke kiblat. Syarat berdiri betul itu adalah lurus tulang belakangnya. Mana
tulang belakang kena lurus. Ni kaitlah bagi orang yang upaya, bagi orang yang boleh betul lah belakang dia. Kalau orang yang tak boleh betul, ikut dekat mana boleh lah. Orang yang bongkok kan ada. Ketiga, rukun yang ketiga takbiratul ihram. Tertentu lafaz Allahu Akbar. Lain daripada Allahu Akbar tak boleh. Allahu Azam walaupun satu makna tak boleh. Pada takbiratul ihram, bagi orang yang upaya bertutur dengannya dengan Allahu Akbar. Kalau orang tak boleh kata Allahu Akbar, Allahu Azam boleh. Tak apalah. Ataupun terjemah boleh. Tapi nadir lah. Orang yang tidak upaya bertutur dengan lafaz takbir itu dan tidak dapat mempelajarinya, haruslah ia terjemah dengan apa bahasa yang lain. Tak boleh. Belajar tak boleh kata Allahu Akbar. Tapi tak ada lah. Tak biasa jumpa. Tapi kalau ada, dia boleh terjemah bahasa apa dia boleh lah. Wajib menyertai niat akan takbiratul ihram. Niat tu kena menyertai dalam takbiratul ihram, dia panggil muqaranah. Sunat mengangkat kedua tangan hingga membetuli dua bahunya ketika takbiratul ihram. Sunat angkat tangan membetuli dua bahu. Lagu tu. Makna kena lagu tu sunat. Cara dia ni. Jari ni kena bagi kita panggil cenderung ke arah kiblat sikit. Jari ni bagi betul cuping telinga. Hak tu hak sempurna lah. Yang sempurna, cara yang sempurna. Tapi kalau angkat sekadar, kita panggil sekadar yang boleh, dia hasil lah sunat. Dia taklah jadi makruh. Ada orang kata makruh. Bahagian-bahagian muqaranah. Apa dia muqaranah? Yakni menyertai niat takbiratul ihram. Yang pertama muqaranah urfiyah. Muqaranah urfiyah ni muqaranah kebanyakan. Urfiyah ni maksudnya kebanyakan. Kebanyakan orang macam ni lah. Apa dia? Iaitu menyertai niat akan sebahagian daripada takbiratul ihram pada awal takbir. Maknanya disimpan takbir pada salah satu daripada dua kalimah Allah ataupun akbar. Allah selalunya kalimah Allah lah. Masa kata Allah tu, dia himpun habis tiga qasad ta'arud ta'yin tu. Allah betul baru dia kata akbar. Hak tu muqaranah urfiyah. Dia panggil muqaranah urfiyah. Selalunya pada kalimah Allah lah, sebab Allah tu boleh panjang kan. Akbar tu tak boleh. Kalau akbar jadi tak sah pula, salah. Selalunya di kalimah Allah lah orang simpan. Allah, masa Allah tu ada aku sembahyang fardu zuhur. Lepas tu baru dia akbar. Hak tu dia panggil muqaranah urfiyah. Yang kedua muqaranah haqiqiyah. Hak ni payah sikit. Hak ni dia panggil ataupun kamaliyah. Kamaliyah, sempurna, muqaranah betul hak ni. Lagu mana? Iaitu menyertai niat akan sekalian bahagian takbiratul ihram hingga akhir. Hak ni dia tak ada letak tang mana-mana, tak himpun. Dia masa Allahu Akbar tu, dalam tu ada qasad ta'arud ta'yin. Hak ni orang cepat ni. Allahu Akbar. Hak tu orang Arab selalu cepat. Takbir dia. Hak tu muqaranah haqiqiyah. Hingga akhir. Memadai muqaranah urfiyah bagi orang awam. Orang awam macam kita ni, himpun di salah satu dua kalimah tu memadai. Maknanya dikira lah sah niat. Muqaranah hakikiyah ni memanglah. Adapun muqaranah satu lagi dia tak sebut. Muqaranah tawzi'iyah ni tak dikira. Muqaranah tawzi'iyah ni dia sebut dua ni kan. Hak dikira dia sebut.
Tawzi'iyah satu lagi, itu tak dikira. Tawzi'iyah ni dia bilang satu-satu, susun qasad, ta'arud, ta'yin. Aku sembahyang fardu zuhur. Tu. Dia susun macam tu. Dia susun. Dia susun satu-satu, bukan orang tak panggil niat lah macam tu. Itu tawzi'iyah. Niat ni sebenarnya lintas aja. Itu niat. Itu tak memadai. Itu hak lama sangat tu. Tak boleh lama sangat. Memadai muqaranah urfiyah bagi orang awam. Sunat membaca doa iftitah atau tawajjuh selepas takbiratul ihram. Itu sunat. Keempat, membaca Fatihah. Kata musannif, wajib membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat mengikut tertib dan susunan yang termaklum. Baca maknanya ikut tertib ayat Al-Fatihah itulah. Dengan bertajwid lah baca. Dengan betul makhraj. Fatihah ni rukun kan. Wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ni di sisi mazhab kita Imam Syafi'i. Wajib berturut-turut membaca ayat-ayat Fatihah itu dengan tidak diselangi oleh suatu bacaan yang lain. Kena baca dari awal sampai habis. Tak boleh duduk selang dengan ayat lain. Dan tidak diselangi oleh diam yang panjang atau diam yang pendek yang diqasadkan memutuskan bacaan. Diqasadkan memutuskan bacaan. Berhenti sat. Dia niat nak berhenti. Tak boleh. Tidak mengapa jika diselangi oleh bacaan amin bagi bacaan imam Fatihah imam. Ni dia masa imam duduk baca Fatihah, dia pun baca Fatihah juga. Lepas tu bila imam kata amin, dia pun kata amin. Sekali lepas kata amin tu dia boleh sambung balik. Tak batal orang panggil Fatihah dia tu. Dia tak kena ulang dari mula balik. Orang yang tidak mengerti membaca Fatihah atau tidak upaya membaca dengan sempurna kerana baru belajar umpamanya, atau kerana baru memeluk agama Islam tu, memuluki dia tu. Kerana baru memeluk agama Islam, mu'allaf, maka hendaklah ia membaca 7 ayat Al-Quran yang berturut-turut atau 7 ayat yang berasing yang tidak kurang bilangan daripada huruf Fatihah. Maknanya kena kira huruf Fatihah ada berapa lah. Lepas tu dia baca ayat lain, sambung pun tak apa. Macam surah Inna a'tayna sikit, surah Qul ya ayyuhal kafirun sikit. Hak mana dia reti lah. Boleh. Tapi tak ada lah orang macam tu. Orang hak reti baca tak semayang ramai. Reti baca Fatihah tapi tak semayang, hak tu ada. Tapi hak tak reti baca Fatihah nak semayang, hak tu tak ada. Dan jika tidak upaya membaca ayat-ayat daripada Al-Quran, maka hendaklah ia membaca 7 zikir yang sama bilangannya hurufnya dengan huruf Fatihah. Berzikir ulang sampai jadi sama banyak dengan huruf Fatihah. Maka jika tidak upaya yang demikian itu, hendaklah diam ia qadar membaca Fatihah. Kena semayang juga. Maknanya penting sangat semayang. Kena semayang juga lah mana tu. Habis tak erti kena semayang juga. Tak erti nak baca apa langsung nak semayang juga, duduk diam. Tapi kalau erti baca duduk diam tak boleh lah, tak sah. Mana tak erti. Bilangan ayat-ayat Fatihah itu 7 ayat. Dan bilangan kalimah-kalimahnya 25. Ada 20 kalimah. 25 kalimah. Dan bilangan huruf-hurufnya termasuk Bismillah 156 huruf. 156 huruf. Zikir yang diriwayat daripada Nabi SAW bagi menggantikan bacaan orang yang tidak upaya membacanya ialah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tambah bagi mencukupi 7 zikir, masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ini kalau orang tak erti baca Fatihah, banyak tak erti.
dia boleh baca zikir ni. Zikir ni ganti Fatihah. Tapi hak erti baca Fatihah tak boleh lah ganti. Tak sah. Diulangkan bacaan tersebut itu 22 kali bagi menyamai bilangan huruf Fatihah. 2 kali je. 2 kali. Kata musannaf memadai membaca sebarang doa yang bergantung dengan akhirat bagi menggantikan Fatihah. Boleh baca doa pun boleh. Kalau tak boleh baca zikir tak sah ni, baca doa. Kelima, rukuk serta tamakninah padanya pada rukuk. Rukuk, apa dia rukuk? Rukuk ialah membongkok ke hadapan, tunduk ke hadapan lah maksudnya. Sekurang-kurangnya rukuk ialah membongkok ke hadapan sekira-kira sampai 2 tapak tangannya, ini yang sederhana, kepada lututnya. Maknanya sekurang-kurang rukuk. Makna tunduk 2 tangan sampai kepada lutut. Itu sekurang-kurang. Bongkok ke hadapan. Kira-kira sampai 2 tapak tangan kepada lututnya. Tak ada sekurang-kurang, tak ada. Rukuk yang sempurna ialah menyamakan belakangnya dan tengkuknya bagi sama kepala. Belakangnya dan tengkuk belakang bagi sama dengan tengkuk. Sekira-kira jadilah keduanya lurus sebagai papan yang sekeping. Lurus sama macam tu. Hak tu yang sempurna. Serta meluruskan kakinya, yakni betis dan paha, dan memegang 2 lututnya dengan kedua tangannya serta menjarangkan anak-anak jarinya. Anak jari bagi jarang. Afdal, sempurna. Sekurang-kurang rukuk bagi orang yang sembahyang duduk ialah membongkok ke hadapan sekira-kira menyamai dahinya akan kepala lututnya. Dahi bagi sama dengan kepala lutut kalau orang sembahyang duduk. Itu sekurang rukuk. Dahi bagi sama dengan kepala lutut. Rukuk yang sempurna bagi orang yang sembahyang duduk ialah menyamai dahinya ke tempat sujudnya. Sujud pula, dahi bagi sama tempat sujud, mana ke depan lagi ya. Rukuk yang sempurna bagi orang sembahyang. Tamakninah pada rukuk. Sekurang-kurang tamakninah pada rukuk itu bahawa tetap sekalian anggotanya sekira-kira ada masa penceraian di antara turun rukuk dan bangun daripadanya. Maknanya berhenti sat lah. Maknanya berhenti sat bagi ada masa berhenti. Lebih kurang 2 harakat macam itulah kalau tajwid ni. Keenam, i'tidal serta tamakninah, iaitu kembali daripada rukuk. Bangun baliklah kita panggil. Kembali berdiri betul bagi orang yang sembahyang berdiri, dan kembali kepada duduk yang lurus bagi orang yang sembahyang duduk. Tu atas kursi. Atas kursi tak sebut lah. Ramai orang ni sembahyang atas kursi. Tamakninah dalam i'tidal, iaitu tetap anggota seperti keadaannya ketika sebelum rukuk. Jika adalah keadaannya rukuk itu berdiri, maka hendaklah tetap semula berdirinya. Dan jika keadaannya rukuk itu duduk, hendaklah tetap semula duduknya. Itu i'tidal. Mana kena bagi tetap dulu. Betul balik. Jangan duk cepat sangat. Tak ada nak betul lagi turun sujud dah. Itu tak sah. Dia panggil tak ada tamakninah. Ketujuh, sujud serta tamakninah. Sekurang-kurang sujud itu bersentuh sebahagian daripada dahinya akan tempat sembahyang, tempat sujud lah. Wajib pada tiap-tiap rakaat itu 2 kali sujud. Anggota sujud itu 7. Ni. Pertama, dahi kena tekan tempat sujud. Kedua dan ketiga, 2 tapak tangan, iaitu perut tapak tangan dan perut anak jari. Jangan kena bagian letak di lantai. Jari menghadap kiblat.
Keempat dan kelima dua lutut. Dua lutut kena tekan ke lantai. Keenam dan ketujuh dua tapak kaki. Lagu mana tapak kaki? Iaitu hujung anak-anak jari kaki. Hujung anak jari tu, mana perut anak jari tu kena bagi kena lantai. Mana kena rekod lah. Perut anak jari duduk belah ni. Mana kena bagi rekod yang tu. Hujung kaki anak jari tu. Kalau tak rekod, tak kena. Anggota sujud tak cukup. Dia kena bagi rekod sikit. Ada orang duk semayang, ramai juga kita pun pelik. Payah ke nak bagi rekod sikit. So macam tak payah pun. Wajib tamakninah pada sujud. Dan mazhab kita Syafi'i lah. Kata musannif, dan wajib memberatkan sedikit, yakni menekan kepalanya kepada tempat sujud. Kepala tu kena tekan sikit. Kira-kiranya kita lepas. Maknanya tangan hak kita tekan ni, kalau kita angkat tu dia tak apa kata bagi. Sunat melepaskan dua tapak tangannya, membetulkan dua bahunya, dan menghalau anak-anak jarinya ke pihak kiblat serta bertelkan di atasnya. Bertelkan tu tekan juga lah. Tekan atas tapak tangan, tapi bukan jangan tekan kuat sangat. Tekan sikit je. Kalau tekan kuat dia jadi terangkat dahi pula. Tapak tangan tu dua bau. Letak. Wajib tertinggi punggungnya daripada kepalanya ketika sujud. Masa sujud punggung kena bagi tinggi daripada kepala. Kelakuan yang sempurna pada turun kepada sujud ialah meletakkan dua lututnya, kemudian dua tangannya turun lutut dulu, lepas tu baru letak tangan di lantai. Tangan kedua tangannya ni tangan tapak tangan, dua tapak tangan, kemudian dahinya, lepas tu baru letak kepala. Tu kelakuan sujud. Sunat merenggangkan dua lutut dan dua tapak kaki, dan merenggang tu. Dia tulis meringgangkan. Merenggang tak apalah. Dan merenggangkan perut daripada paha, dan merenggangkan siku daripada lambung. Rusuk bagi laki-laki. Mana orang laki-laki dia kena bagi renggang. Maknanya lutut bagi renggang daripada dua tapak kaki. Lagu mana? Bagi jauh sikit lah. Lutut bagi renggang daripada dua tapak kaki, dan merenggangkan perut daripada paha. Maknanya kena angkat sikit. Tak macam orang perempuan. Siku kena buka macam tu, renggang daripada lambung. Tu laki-laki sunat lah. Maknanya ada juga orang lelaki pergi rapat tangan di perut, makruh pun. Sunat bagi perempuan merapatkan dua lutut dan dua tapak kaki, dan merapatkan perut ke paha, dan merapatkan siku kepada lambung. Perempuan dia belakang dia bagi rendah sikit, perut dia rapat di paha, tangan dia bagi rapat di perut. Tu sunat bagi perempuan. Kata musannif, tiada sah sujud dahi di atas benda yang bergerak kerana geraknya. Tak sah kalau kita sujud di atas benda yang bila kita bergerak, benda tu bergerak juga. Orang perempuan kain telkung, kena jaga orang perempuan. Kain telkung ni pun labuh kan. Kadang-kadang dia petak tangan belakang ni, tak belakang ni, kain telkung duduk depan ni, lepas sujud atas kain telkung. Tak sah sujud. Sebab kain telkung bila kita bergerak, kain tu bergerak juga. Kena jaga tu. Mana sujud di depan sikit, jangan bagi sujud atas kain tu. Orang lelaki hak tudung kepala dengan serban, hak tu kena jaga, jangan sujud atas serban tu, tak boleh. Ke-8, duduk di antara dua sujud serta tamakninah padanya, pada duduk antara dua sujud. Kata musannif, sunat duduk iftirash, iaitu duduk di atas tapak kaki kiri serta mendirikan tapak kaki kanan. Duduk iftirash. Maknanya duduk atas tapak kaki kiri, tapi kaki kanan duduk macam tu.
bagi berdiri hak belah ni, hak belah kanan. Kata musannif, sunat meletakkan dua tangan berhampiran lutut serta menjarangkan anak-anak jari. Tidak mengapa melekapkan anak-anak jari kepada lutut. Tak, dua tangan dekat dengan lutut, bagi jarang anak jari, sunat. Letak betul lutut pun tak apa. Makruh memanjangkan masa duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud tu bagi panjang, makruh. Tak boleh baca doa panjang sangat, tak boleh. Sebab duduk antara dua sujud tu dia panggil rukun yang pendek. Rukun yang pendek. Kesembilan, membaca tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Tahiyat yang sempurna ialah at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Tahiyat yang sempurna. Sekurang-kurangnya at-tahiyatu lillah. Kemudian disambung selawat ni yang akan datang. Selawat sunat. Pada tasyahud awal lah, tasyahud akhir wajib. Selawat atas Nabi, atas keluarga Nabi, sunat. Ke-10, duduk membaca tahiyat akhir ataupun tasyahud akhir. Rukun, maknanya membaca tasyahud akhir dalam keadaan duduk. Sunat duduk tawarruk pada membaca tahiyat akhir. Duduk tawarruk macam kita duduk lah. Kita duduk sunat. Kita di Malaysia ni banyak duduk tawarruk. Kalau kita pergi kot luar negara, kot Mesir, kot Yaman, kot mana, tak ramai orang duduk tawarruk. Kita kot ni ya, Mekah mana tu. Lepas tu duduk macam duduk iftirash tu. Tapi hak duduk pelik-pelik ramai kot belah Arab ramai. Duduk pelik-pelik. Dia semayang duduk okey lagi, duduk atas kerusi apa tu. Duduk pelik-pelik banyak belah Arab. Duduk tasyahud akhir duduk macam tak tahu macam-macam duduk. Duduk macam mana tawarruk? Duduk tawarruk pada tahiyat akhir iaitu duduk menghulurkan kaki kiri kepada pihak kanan. Macam kita duduk ni lah. Duduk tahiyat akhir kita panggil. Dan merapatkan papan punggungnya ke lantai tempat sembahyang. Ke-11, rukun yang ke-11, salawat akan Nabi SAW di dalam tahiyat akhir. Salawat akan Nabi dibaca pada tahiyat akhir iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu hak afdal lah. Afdal. Kalau baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad pun habis, lepas dah hak wajib tu, rukun tu. Sunat ditambah doa kemudian daripada tasyahud akhir. Sunat kita baca doa. Doa banyak maknanya, tapi di sini Rasulullah sebut setengah daripada doa yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada doa lain banyak lagi. Kita nak tambah ni lagi pun boleh. Allahumma ghafir li ma qaddamtu ma akhartu ma asraftu ma asrartu ma a'lantu ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sini dia sebut sikit ya. Allahumma ghafir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu ma asraftu ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ya Allah, ampunlah bagiku apa yang telah aku lakukan, wa ma akhartu, dan barang yang akan aku lakukan kemudian lepas pada ni, dan barang yang aku lakukan secara sembunyi, aku yang lakukan secara terang-terangan, apa yang asraf tu aku melampaui, dan apa yang engkau lebih mengetahui daripada aku, engkaulah yang mendahulukan dan yang mengkemudiankan.
Tidak ada Tuhan selain daripada engkau. Orang yang tidak upaya membaca tahiyat dan salawat, maka hendaklah ia terjemah kepada apa bahasa yang dapat. Benda apa yang dia boleh ganti tahiyat tu, kena wajib. Dan harus ia terjemah akan doa yang kemudian daripada tahiyat akhir itu terjemah boleh. Bagi orang yang tak boleh baca tahiyat akhir lah, kita boleh tahiyat akhir, dia tak boleh baca terjemah, tak sah. Ke-12, salam yang pertama. Sekurang-kurang lafaz salam itu Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh dah. Sebab tu apa? Orang kalau bagi salam Assalamualaikum, dia terkentut tengah sembahyang. Dia tak boleh kata warahmatullah, tak boleh dah. Cukup berhenti dekat tu, sah dah sembahyang dah. Jangan duk gagah bagi salam kali kedua, tak boleh. Haram. Salam yang sempurna Assalamualaikum warahmatullahi. Salam 2 kali salam, sunat. Sunat 2 kali salam. Sekali ke kanan dan sekali ke kiri. Sunat berpaling pada salam yang pertama ke pihak kanan dan pada salam yang kedua ke pihak kiri. Sunatnya tak paling pun boleh. Sunat ada perceraian di antara 2 salam itu. Maknanya kena berhenti sat antara 2 salam itu, sunat. Ke-13, tertib. Rukun yang ke-13, tertib. Maknanya tertib ialah mengerjakan sekalian rukun sembahyang itu satu lepas satu. Maknanya ikut tertib lah, ikut susunan. Dengan mendahulukan rukun yang dahulu dan mentakhirkan rukun yang kemudian. Bahagian-bahagian rukun sembahyang kepada qauli, fi'li dan qalbi. Kata musannif, sekalian rukun sembahyang itu terbahagi kepada 3. Sembahyang tu dia ada 3 bahagian. Yang pertama rukun qauli, iaitu perkataan atau bacaan. Yang kedua rukun fi'li, iaitu perbuatan-perbuatan. Yang ketiga rukun qalbi, iaitu pekerjaan-pekerjaan hati. Rukun qauli yang pertama takbiratul ihram. Orang telefon Syah. Hello. Hello. Rukun qauli yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua membaca Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat akhir. Yang keempat selawat akan Nabi dalam tahiyat akhir. Ya. Selawat Nabi dalam tahiyat awal sunat. Yang kelima salam yang pertama. Itu 5 tu dia panggil rukun qauli. Ada 5. Rukun fi'li, rukun yang bangsa perbuatan. Yang pertama berdiri betul, yang kedua rukuk, yang ketiga i'tidal, yang keempat sujud, yang kelima duduk antara 2 sujud, yang keenam duduk membaca tahiyat akhir. Rukun fi'li 6. Rukun qalbi 2. Yang pertama niat, yang kedua tertib. 13 habis semua. Adapun niat maka masuk ia ke dalam rukun qalbi. Sebab apa? Niat masuk dalam kerana ini ilat. Kerana menyahajakan niat itu perbuatan hati. Perbuatan hati. Qalbi ke fi'li?
Niat itu masuk ia ke dalam rukun qalbi. Memanglah rukun qalbi, niat memanglah perbuatan hati. Habis waktu sembahyang. Kata musannif rahimahullah, waktu sembahyang itu 5 waktu. Macam biasalah tahu dah. Yang pertama zuhrun, mulai waktunya daripada gelincir matahari, daripada tengah-tengah langit hingga jadi bayang-bayang suatu benda itu sama panjang dengan suatu benda tu. Selain daripada bayang-bayang rembang, tengah hari rembang, maka diketahui akan gelincir matahari itu dengan cenderung bayang-bayang ke pihak masyriq. Mana dia beralih? Zuhur atau bayang-bayang. Dia sebenarnya bayang-bayang tengah hari tak ada bayang-bayang. Dia saya duduk belah sana, beralih belah sini, ada bayang-bayang sikit. Tak sama panjang tu waktu asar kan. Dah lebih sikit tu masuk waktu asar. Habis tak sama panjang. Tengok ni. Kedua waktu asar, mulai waktunya daripada masa jadilah bayang-bayang suatu benda itu lebih panjang daripadanya. Bila sama panjang tu dia habis waktu zuhur. Lebih sikit masuk waktu asar. Hak tadi hak sama panjang tu masa macam ni sikit. Hak sama waktu zuhur tadi dah. Dia sebab waktu zuhur dia tak ada bayang-bayang. Kita ambil kayu, kita letak lagi tengah hari. Habis bayang-bayang tu jadi tak ada. Hak tu dipanggil tengah hari. Bila bayang-bayang beralih main dah sikit belah sini, hak tu dia masuk waktu zuhur. Dia panggil gelincir matahari. Hak jadi sama panjang tu, hak tu dia panggil habis waktu zuhur. Lajak sikit daripada kayu, dia panggil masuk waktu asar. Tu ni, ini betul lah. Mulai waktunya waktu asar itu daripada masa jadilah bayang-bayang satu benda itu lebih panjang daripada suatu benda. Dan habis waktunya itu hingga masuk matahari, makna masuk waktu maghrib lah. Kata musannif, haram mentakhirkan sembahyang asar hingga tinggal waktu yang tidak sempat mengerjakannya. Haram kita maknanya kita takhirkan sembahyang asar sehingga kita panggil tak ada nak buat 4 sembahyang asar tu masuk waktu maghrib. Haram. Dengan sengaja lah. Ketiga maghrib, mulai waktunya waktu maghrib daripada masuk matahari hilang sekalian bulatan matahari. Maknanya habis, tak nampak lah maksudnya. Tak nampak matahari sikit pun tak nampak. Habis waktunya ketika hilang syafaq atau cahaya yang merah di kaki langit. Maknanya kalau kita tak ada jam lah, tengok cahaya di langit ada ke tak ada. Habis masuklah waktu isyak di pihak barat. Adapun negeri yang tidak hilang padanya syafaq yang merah itu, maka dikira qadar panjang masa daripada masuk matahari hingga hilang syafaq yang merah di negeri yang berhampiran. Kalau negeri dia tu jenis kita panggil cahaya tak hilang. Tengok negeri hak sebelah dia lama mana hilang. Keempat, isyak. Mulai waktunya waktu isyak daripada hilang syafaq, cahaya yang merah dari kaki langit, dan habis waktunya dengan naik fajar shadiq, masuk waktu subuh lah. Benda apa fajar shadiq? Kata musannif, fajar shadiq ialah cahaya yang melintang di akhir malam di kaki langit pihak matahari terbit. Ini masyriq, belah kita ni lah. Tengok. Kelima, subuh. Mulai waktunya daripada naik fajar shadiq dan habis waktunya naik matahari. Habis.
Waktu-waktu yang haram sembahyang. Kita tak boleh sembahyang waktu tahrim dia panggil. Haram sembahyang kata musannaf pada lain daripada tanah haram Mekah pada 5 waktu. Pada tanah haram Mekah dia tak ada waktu tahrim. 5 waktu. Yang pertama waktu naik fajar, naik matahari hingga qadar segalah atau 7 hasta. Yang kedua waktu rembang tengah hari dah, sebelum masuk waktu zuhur tu, hingga gelincir matahari melainkan pada hari Jumaat. Hari Jumaat tak apa boleh. Tak ada waktu tahrim nak maksudnya hari Jumaat. Yang kedua kemudian daripada sembahyang subuh hingga naik matahari segalah. Lepas pada sembahyang subuh, tak boleh waktu tahrim, mana tak boleh sembahyang sunat yang tidak ada sebab. Yang keempat kemudian daripada sembahyang asar hingga jatuh matahari, pun tak boleh kau sembahyang sunat. Sunat-sunat yang tidak ada sebab mutaqaddim dia panggil. Sebab ada yang ada sebab mutaqaddim tak apa. Boleh. Sebab mutaqaddim ni macam sebab-sebab sebelum sembahyang tu ada sebab. Macam masuk masjid, wudu. Yang kelima waktu matahari kekuning-kuningan hingga jatuh matahari sebelum masuk waktu maghrib. Itu waktu tahrim. Sunat ab'ad di dalam sembahyang. Sunat ni dia ada sunat ab'ad, ada sunat hai'ah. Sini sunat ab'ad. Kata musannaf adapun sunat ab'ad itu ialah beberapa sunat sembahyang yang ditampungkan dengan sujud sahwi manakala ditinggal akan dia. Manakala ni ketika ditinggal akan dia akan sujud tu, akan sunat tu. Bila kita tinggal sunat kita sujud sahwi, kita panggil sunat ab'ad. Yang pertama iaitu membaca tahiyat. Yang pertama tahiyat awal kita panggil. Yang kedua duduk membaca tahiyat yang pertama. Makna duduk. Duduk itu pun sunat ab'ad juga. Yang kedua membaca qunut pada sembahyang subuh dan pada sembahyang witir lepas daripada pertengahan bulan Ramadan. Sunat ab'ad. Mana kalau tinggal sunat sujud sahwi. Yang keempat berdiri membaca qunut. Baca qunut dalam keadaan berdiri. Sunat ab'ad juga. Yang kelima salawat atas Nabi di akhir tahiyat. Salawat atas Nabi di akhir tahiyat awal. Salawat atas Nabi di akhir tahiyat awal. Dan qunut. Lepas akhir tahiyat awal itu sunat ab'ad ke? Betul ya? Di akhir tahiyat awal. Adapun di akhir tahiyat akhir tu dia wajib, rukun. Dan juga di akhir doa qunut. Itu sunat ab'ad. Yang keenam salawat akan keluarga Nabi di dalam tahiyat akhir dan qunut. Itu sunat ab'ad juga. Habis. Sujud sahwi. Maknanya kalau kita tinggal sunat ab'ad, sunat sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Adapun sujud sahwi itu ialah 2 kali sujud yang dilakukan sebelum sedikit daripada salam. Mana dekat-dekat dia bagi salam. Sebelum bagi salam betul lah. Kelakuan sujud itu seperti kelakuan sujud di dalam sembahyang pada sekalian hukum-hukumnya, hukum sujud dalam sembahyang. Mana kena ada wuduk apa semua lah. Kena ada kena sujud atas 7 anggota. Kata musannaf tidak disunatkan sujud sahwi selepas salam jika sengaja atau dengan terlupa, tetapi lama masa perceraiannya.
Maknanya lepas bagi salam dah dia rasa nak sujud sahwi. Padahal lama dah. Tak sunat lah sujud sahwi. Tapi kalau baru bagi salam, tak apa, boleh. Perkara-perkara yang disunatkan sujud sahwi. Kata musannif, perkara-perkara yang disunatkan sujud sahwi itu ialah yang pertama, meninggalkan suatu daripada sunat ab'ad dengan terlupa atau sengaja. Itu sunat sujud sahwi. Tak kira sengaja ke atau berlupa dia tunggal perkara sunat ab'ad, dia sunat sujud sahwi. Yang kedua, syak meninggalkan suatu daripada sunat ab'ad. Dia syak. Dia sahih awal dah tadi ni. Dia syak sampai sudah tak ingat sebelum bagi salam. Dia rasa dia buat, dia rasa tak buat, sekali rasa buat, sekali tak buat. Sunat sujud sahwi walaupun dia buat dah. Yang ketiga, memindahkan rukun qauli kepada yang lain daripada tempatnya. Mana rukun qauli dia pindah. Sunat sujud sahwi ni, memindahkan rukun qauli kepada yang lain daripada tempatnya. Rukun qauli baca Fatihah, dia baca dalam rukuk. Boleh ke? Memindahkan rukun qauli lain daripada tempatnya, baca Fatihah dalam rukuk. Tak boleh kan? Tertib kan? Wajib rukun. Siapa masuk dalam sunat sujud sahwi? Melakukan, memindahkan rukun qauli kepada yang lain pada tempatnya, jadi tak tertib. Pindah rukun qauli, Fatihah baca dalam rukuk. Ataupun bagi salam. Memindahkan rukun qauli kepada yang lain daripada tempatnya. Rukun qauli bukan rukun fi'li kan. Baca Fatihah rukun qauli. Hak kena tertib tu rukun fi'li. Ya. Yang keempat, melakukan sesuatu dengan lupa yang batal dilakukan dengan sengaja. Lakukan sesuatu dengan lupa, kita panggil lebih rakaat. Dia terlupa. Dia semayang lebih rakaat. Kalau sengaja batal semayang, tapi dia lupa, sunat sujud sahwi. Yang kelima, syak akan bilangan rakaat. 4 kali 5 dia syak. Last kali dia teringat kau. Ataupun orang tegak dia. Dia nak bangun, orang tegak, nak bangun ke rakaat yang lebih, dia jadi imam lah ni. Tapi tak dia bangun lah sebab makmum tegak. Sunat juga sujud sahwi. Yang keenam, kerana terlupa oleh imam akan sunat ab'ad atau memperbuat imam sesuatu yang disunatkan sujud sahwi. Mana imam terlupa sunat ab'ad, makmum tak lupa. Tapi imam sujud, makmum kena sujud juga. Ini makmum lah. Habis. Kita nak berhenti ke apa? Ke sebelahan. Kita berhenti rehat sat. Kita sambung lagi sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ni ada soalan apa? Saya tengok soalan ke boleh bertulis surat. Malam kita bersama isteri, macam mana nak niat untuk nak dapat pahala mandi sunat. Contoh mandi sunat hari Jumaat. Tu. Malam mana boleh lah. Maknanya mandi, kita panggil mandi hadas sekali dengan mandi sunat Jumaat lah. Tu mandi sunat campur mandi sunat. Niat 2 kali tak ada masalah. Niat 2 kali. Mula-mula kita niat mandi wajib dulu. Lepas tu lagi niat mandi sunat pula. Dia rata-rata dah kan.
Masa mandi wajib tu kita dah meratai dah. Lepas tu tak kena mandi sunat pula. Kanak-kanak yang belum sampai umur 9 tahun keluar maninya adakah wajib mandi? Dia kalau mandi, dia kalau mandi betul kena dia macam haid juga sama. Sebenarnya hak kata 9 tahun tu dia panggil ghalib. Ghalib. Sama lah haid dengan baligh ni. Dia macam hak 9 tahun tapi tak keluar haid lagi. Kan ramai kat tu. Hak tu dia tunggu umur 15. Baligh dia. Tapi kalau 15 tak keluar haid juga, dia kena, kita panggil, dikira baligh lah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah.